Bila you jadi seorang yang berniaga atau usahawan, you akan peka terhadap keadaan ekonomi negara. Dan apabila you keep track, you pantau, you prihatin, you ni semua perkataan-perkataan politik ni, cakna tentang ekonomi negara. You tahu yang antara faktor yang mempengaruhi keadaan ekonomi negara ialah politik sesebuah negara atau sebuah kawasan tu. Global economy akan affect local dan national economy, local politics akan affect local economy juga. Dan you betul-betul tengok ni, lagi-lagi kalau you dalam satu industri yang meniagakan kehendak bukan keperluan, macam industri muzik, industri hiburan. So kalau ekonomi tak bagus, saya nak belanja keluarga saya pergi tengok wayang ataupun nak pergi beli beras, sebab harga dia lebih kurang je. Kalau katakan keluarga tu 5 atau 4 orang lah, lebih kurang je, dah tentu dia akan beli beras kan. Jadi start dari situ saya politically aware lah. Sebab bila you masuk music scene, you meniaga dalam industri muzik, you jadi usahawan industri muzik ni, sebenarnya macam semua usahawan tu, you agak naif kan. You kata tak apa, aku boleh monetize aku punya art, confirm aku buat duit. Tak ada, kita tak ambil kira market demand ataupun market forces ataupun economic forces. Tapi lama-lama bila you dah lagi mendalam sikit, you baru tahu, okay, benda ni efek sebenarnya. SARS tu sebenarnya raptai untuk COVID. Bukan dari segi macam conspiracy theory, bukan. Tapi apa je masa SARS tu tak ada public event, tak ada. Jadi kita ni yang menyanyi ni, menghibur orang ni, memang putus lah. Ada domino effect. Politik pun ada domino effect kan. Lepas tu pada masa tu pun saya dah kahwin kan, dah berumah tangga. Lepas tu pada masa tu pun ada anak juga. Itu catalyst kedua lah. Meniaga dengan menjadi ayah ni dua catalyst yang buat saya politically aware. Dan apabila anak saya makin besar, buat saya rasa saya patut jadi politically active. Masa tu masih nak ni. Masa tu itu zaman Teh Tarik Kru kan. Memang masih nak berkarya lah. Masa tu rancangan untuk jadi artis solo pun tak ada lagi. Sebab dalam otak saya Teh Tarik Kru tu selama-lamanya. Time tu very politically aware. Mungkin nak jadi politically active, tapi dia mencenderung kepada buat bisnes lah sebenarnya. Saya seorang usahawan, saya seorang independent musician. Jadi bila awak independent musician, awak usahawan ni, atau awak seorang kreatif, dia bekerja dia bukan makan gaji tau. Dia kerja dia memerlukan awak jadi seorang yang proaktif kan. Aku kena buat sendiri. Aku kena pergi cari duit untuk booking studio ke, aku kena, tak ada orang akan bayar kan. Dia buat kerja dulu, bayaran kemudian. Dia bukan macam gaji bulan. Dia start dari situ lah. Lepas tu yang macam the tipping point tu ialah bila anak saya balik. Bila anak saya balik tu macam things get real lah kan. Macam Mamat dia dah balik, nanti tak lama lagi dia SPM, tak lama dia SPM di universiti, lepas tu dia kahwin, dia ada anak, aku jadi datuk kan. Macam mana ada anak aku rasa macam okey, cucu aku macam mana. Jadi kalau orang yang pasif, dia macam kalau apa jadi kat cucu aku jadi lah. Tapi saya ni seorang yang proaktif. Dia kata okey, apa yang aku boleh buat yang untuk jadikan lebih menjaminkan masa depan. Secara financially dah ada kewangan anak-anak saya belajar dan lepas tu memulakan hidup, tu semua dah kau tim dah. Jadi kita tengok apa lagi ni, sebab kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita nak dia jadi lebih baik daripada kita kan. Jadi tengok apa lagi. Okey, ni kalau ni fikir lagi besar lagi ialah hala tuju negara. So macam mana kau boleh efek hala tuju negara ialah jadi politically aktif lah kan. So ahli politik dia sebenarnya pendasar. Politician ialah pendasar ni ada lagi banyak pengaruh menentukan hala tuju negara daripada orang corporate. Orang corporate ni pertama sekali nak buat duit, dia fikir dua benda, top line dengan bottom line. Okey, nak orang dengan bottom line tapi orang tak dengan top line. Top line pun penting, bottom line pun penting. Itu dia main driver. Daripada situ side effect dia mungkin boleh mengubah hala tuju negara ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk kan. Dari segi mikro, sebagai ayah, sebagai ketua keluarga, kita boleh tentukan hala tuju family kita. Tapi komuniti kita, daerah kita, negeri kita, negara kita, itu mungkin antara cara yang terbaik ialah terlibat dalam politik lah. Politician ataupun leaders lah. Leaders are owned by the people and some leaders are politicians, some are not. So kadang-kadang ni kuasa individu. You can choose who you are owned by. Kalau saya selalu dalam industri hiburan ni, saya cakap engkau anak seni ke engkau penghibur? Dia dua benda tau. Anak seni ni dia kena puaskan hati dia je kan. Orang lain tak suka lagu tu, tak apa lah. Tapi bila awak penghibur, awak kena puaskan hati orang lain. So in a way you are owned by your audience, you are owned by your fans. Sebab tu saya lebih minat benda-benda seni daripada benda-benda yang menghiburkan. Untuk saya menghibur ni selalu satu kerja. Kau bayar aku hiburkan kau. Tapi kalau kau tak bayar aku pun, aku akan tulis lagu atau saya. Sekarang dah tak boleh pakai aku sangat sebab nanti orang tegur. Adun tak boleh pakai aku, boleh pakai saya. Tapi kalau saya teruja, saya selalunya akan tergunakan aku sebab budaya keluarga saya yang datang daripada selatan ni, sebabnya aku ni tak begitu biadab lah kan. Mungkin orang Pantai Timur, orang utara ni, aku ni agak biadab. Jadi saya minta maaf. Okey, saya jadi politician ni ataupun
leader lah. Kadang-kadang politician ni satu perkataan yang agak kotor. Orang interpretasi orang tu kotor kan. Jadi kita cerita pasal kepimpinan, kita cerita pasal leadership, and some leaders are politicians. Not all politicians are leaders. So with leadership, you are owned actually by the rakyat in human terms lah. And if you are a Muslim, you are owned by God.